Yeremia bab 26. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini daripada Tuhan. Beginilah firman Tuhan, berdirilah di pelataran bait Tuhan, dan sampaikanlah kepada penduduk semua kota Yehuda, yang datang untuk beribadat di bait Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau sampaikan kepada mereka. Jangan kurangi sepatah kata pun. Barangkali mereka mahu mendengar, dan setiap orang mahu bertaubat daripada perilakunya yang jahat. Dengan demikian, aku akan menarik kembali malapetaka yang kurancang terhadap mereka, kerana perbuatan mereka yang jahat. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mahu mendengar aku, tidak mahu menuruti hukumku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mahu mendengar perkataan hamba-hambaku, para nabi, yang terus-menerus kuutus kepadamu, tanpa kamu dengarkan, maka aku akan menjadikan bait ini seperti Silo, dan kota ini menjadi kutukan bagi segala bangsa di bumi. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia menyampaikan firman itu di bait Tuhan. Setelah Yeremia selesai menyampaikan semua yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat menangkapnya sambil berkata, "Engkau harus mati. Mengapa engkau bernubuat atas nama Tuhan, mengatakan, bait ini akan menjadi seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan, sehingga tidak berpenduduk?" Lalu seluruh rakyat mengerumuni Yeremia di bait Tuhan. Ketika para pembesar Yehuda mendengar tentang hal itu, datanglah mereka dari istana raja ke bait Tuhan, lalu duduk di depan pintu gerbang baru di bait Tuhan. Para imam dan para nabi berkata kepada para pembesar dan kepada seluruh rakyat demikian, "Orang ini patut dihukum mati, kerana dia telah bernubuat menentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Tetapi Yeremia berkata kepada para pembesar dan kepada seluruh rakyat, Tuhan telah mengutus aku untuk menubuatkan segala firman menentang bait dan kota ini, seperti yang telah kamu dengar. Sekarang perbaiklah perilakumu dan perbuatanmu, serta patuhilah Tuhan Allahmu. Dengan demikian Tuhan akan menarik kembali malapetaka yang telah diancamkannya atas kamu. Mengenai aku, sesungguhnya aku ada dalam tanganmu. Lakukanlah apa yang baik dan tepat menurut pandanganmu terhadap aku. Hanya ingatlah baik-baik bahwa jika kamu membunuh aku, maka kamu menanggungkan darah orang yang tidak bersalah atas dirimu sendiri, atas kota ini dan atas penduduknya, kerana Tuhan benar-benar mengutus aku untuk menyampaikan segala firman ini kepadamu. Lalu para pembesar dan seluruh rakyat berkata kepada para imam dan nabi, "Orang ini tidak patut dihukum mati, kerana dia telah berbicara kepada kita atas nama Tuhan Allah kita." Beberapa tua-tua negeri segera berkata pula kepada seluruh rakyat yang berkumpul itu demikian, Mika, orang Moreshet, pernah bernubuat pada zaman Hizkia, Raja Yehuda. Kepada seluruh rakyat Yehuda dia berkata, "Beginilah firman Tuhan alam semesta. Sion akan dibajak seperti ladang. Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung tempat bait suci akan menjadi bukit berhutan." Adakah Hizkia, Raja Yehuda, dan semua orang Yehuda membunuh dia? Bukankah Hizkia takut kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, sehingga Tuhan menarik kembali malapetaka yang diancamkannya terhadap mereka? Tetapi kita sendiri akan mendatangkan malapetaka besar terhadap diri sendiri. Ada juga orang lain yang bernubuat atas nama Tuhan, yaitu Uria anak Shemaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat menentang kota serta negeri ini sama seperti yang dikatakan Yeremia. Ketika Raja Yoyakim beserta semua kesatria dan pembesarnya mendengar perkataannya, Raja berusaha membunuh dia. Apabila mendengar hal itu, Uria menjadi takut. Dia pun melarikan diri ke Mesir.
Lalu Raja Yoyakim mengutus Elnatan, anak Akbor, beserta beberapa orang ke Mesir. Mereka membawa Uria dari Mesir dan menghadapkannya kepada Raja Yoyakim. Lalu raja membunuh dia dengan pedang dan mencampakkan mayatnya ke perkuburan rakyat jelata. Akan tetapi, Ahikam anak Safan melindungi Yeremia sehingga dia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Yeremia bab 27. Pada permulaan pemerintahan Zedekia anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman daripada Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Buatlah tali pengikat dan kuk, lalu pasanglah pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, Raja Moab, Raja Bani Amon, Raja Tirus, dan Raja Sidon, dengan perantaraan para utusan yang datang ke Yerusalem untuk menghadap Zedekia, Raja Yehuda. Suruhlah orang itu menyatakan kepada tuan mereka, beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Inilah yang harus kamu sampaikan kepada tuan-tuanmu. Akulah yang menjadikan bumi serta manusia dan binatang yang ada di atas muka bumi dengan kuasaku yang besar dan lenganku yang terhulur. Aku menyerahkannya kepada orang yang sesuai pada pandanganku. Sekarang, aku menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, hambaku itu. Bahkan binatang liar pun telah kuserahkan supaya takluk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya, kepada anaknya, dan kepada cucunya, sampailah tiba waktu negerinya sendiri jatuh. Pada waktu itu, banyak bangsa dan raja besar akan menaklukkannya. Jika ada bangsa atau kerajaan yang tidak mahu takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mahu merelakan tengkuknya dikenakan kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang, bencana kebuluran, dan wabak penyakit. Demikianlah firman Tuhan, sampai aku menghancurkan mereka dengan perantaraannya. Mengenai kamu, jangan dengarkan nabimu, penenungmu, tukang mimpimu, peramalmu, atau tukang sihirmu yang berkata kepadamu, kamu tidak akan takluk kepada Raja Babel. Mereka menyampaikan nubuat dusta kepadamu, sehingga kamu akan dijauhkan dari tanahmu. Aku akan menghalau kamu, sehingga kamu binasa. Tetapi bangsa yang mahu merelakan tengkuknya dikenakan kuk Raja Babel, dan takluk kepadanya, akan kubiarkan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan menggarapnya dan tinggal di situ. Kepada Zedekia, Raja Yehuda, kusampaikan pula segala firman itu. Kataku, relakanlah tengkukmu dikenakan kuk Raja Babel. Takluklah kepadanya dan kepada bangsanya supaya kamu hidup. Mengapa engkau dan rakyatmu harus mati oleh pedang, bencana kebuluran, dan wabak penyakit seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mahu takluk kepada Raja Babel? Jangan dengarkan perkataan para nabi yang berkata kepadamu, kamu tidak akan takluk kepada Raja Babel, karena mereka menyampaikan nubuat dusta kepadamu. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka menyampaikan nubuat dusta atas namaku, sehingga aku menghalau kamu dan kamu pun binasa bersama-sama para nabi yang menyampaikan nubuat kepadamu itu. Aku pun berbicara kepada para imam dan kepada seluruh rakyat itu demikian. Beginilah firman Tuhan, jangan dengarkan perkataan para nabimu yang menyampaikan nubuat kepadamu. Sesungguhnya segala alat kelengkapan bait Tuhan akan segera dikembalikan dari Babel. Mereka menyampaikan nubuat dusta kepadamu. Jangan dengarkan mereka, takluklah kepada Raja Babel supaya kamu hidup. Mengapa kota ini harus menjadi reruntuhan? Jika mereka memang nabi, dan jika firman Tuhan ada pada mereka, biarlah mereka bermohon kepada Tuhan alam semesta.
supaya saki-baki alat kelengkapan yang masih ada di bait Tuhan, di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem tidak dibawa pergi ke Babel. Kerana beginilah firman Tuhan alam semesta mengenai tiang-tiang, kolam, alas-alasnya, serta alat kelengkapan selebihnya yang tersisa di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar, Raja Babel, ketika dia membuang Yekonia anak Yoyakim, Raja Yehuda, dari Yerusalem ke Babel, berserta semua bangsawan Yehuda dan Yerusalem. Sungguh, beginilah firman Tuhan, alam semesta, Allah Israel, mengenai kelengkapan segala saki-baki, alat kelengkapan di bait Tuhan, di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semua itu akan dibawa ke Babel dan akan tinggal di sana sampai hari aku mendatanginya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian aku akan membawa semua itu dan mengembalikannya ke tempat ini. Yeremia bab 28. Pada tahun itu juga, pada awal zaman pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, yaitu tahun keempat pada bulan kelima, Nabi Hanania anak Azur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku dalam bait Tuhan, di hadapan mata para imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala alat kelengkapan bait Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang dibawanya ke Babel. Aku juga akan mengembalikan ke tempat ini Yekonia anak Yoyakim, Raja Yehuda, dengan semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel. Demikianlah firman Tuhan, kerana aku akan mematahkan kuk Raja Babel. Lalu Nabi Yeremia menjawab Nabi Hanania di hadapan mata para imam dan seluruh rakyat yang hadir di bait Tuhan. Nabi Yeremia berkata, Amin, semoga Tuhan berbuat demikian. Semoga Tuhan menepati hal-hal yang kamu nubuatkan itu dengan mengembalikan segala alat kelengkapan bait Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hanya, cobalah dengar perkataan yang kusampaikan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Para nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau, sejak dahulu kala telah bernubuat mengenai peperangan, malapetaka, dan wabak penyakit yang akan melanda banyak negeri serta kerajaan besar. Nabi yang menubuatkan kedamaian hanya akan diakui sebagai nabi yang benar-benar diutus Tuhan jika kata-kata ucapannya menjadi kenyataan. Kemudian Nabi Hanania mengambil kuk dari tengkuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Di depan mata seluruh rakyat, Hanania berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, begitulah akan kupatahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, dari tengkuk segala bangsa dalam 2 tahun ini. Nabi Yeremia pun pergi meneruskan perjalanannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, setelah Nabi Hanania mematahkan kuk daripada tengkuk Nabi Yeremia. Pergilah dan katakanlah kepada Hanania, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan kuk daripada kayu, tetapi engkau akan membuat kuk daripada besi sebagai gantinya. Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Aku telah memasang kuk daripada besi pada tengkuk segala bangsa ini, supaya mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Mereka akan takluk kepadanya, bahkan binatang liar pun telah kuserahkan kepadanya. Kemudian Nabi Yeremia berkata kepada Nabi Hanania, Dengarlah, wahai Hanania, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat rakyat ini mempercayai dusta. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mengusir engkau dari muka bumi. Pada tahun ini juga engkau akan mati, kerana engkau mengajarkan pembelotan terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Hanania pada tahun itu juga, pada bulan ke-7. Yeremia bab 29. Inilah isi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada saki-baki tua-tua antara orang buangan, kepada imam
nabi, dan seluruh rakyat yang dibuang oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Hal itu terjadi setelah Raja Yekonia, bonda permaisuri, pegawai istana, pembesar Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi, keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa anak Safan dan Gemaria anak Hilkia yang diutus ke Babel oleh Zedekia Raja Yehuda kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang kubuang dari Yerusalem ke Babel, binalah rumah dan hunilah, tanamlah kebun dan makanlah hasilnya. Bernikahlah dan milikilah anak lelaki serta perempuan. Lamarlah istri bagi anak-anak lelakimu dan carilah suami bagi anak-anak perempuanmu, supaya mereka memiliki anak lelaki serta perempuan. Biarlah bertambah ramai jumlahmu di sana, jangan berkurang. Ikhtiarkanlah kesejahteraan kota tempat aku membuang kamu. Berdoalah kepada Tuhan untuk kota itu, karena kesejahteraannya ialah kesejahteraanmu. Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel. Jangan tertipu oleh para nabi yang ada di tengah-tengahmu dan oleh penenungmu. Jangan dengarkan mimpi-mimpi yang dimimpikan mereka. Mereka menyampaikan nubuat dusta kepadamu atas namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang baik itu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Aku tahu rancangan-rancangan yang kubuat bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan kesejahteraan, bukan malapetaka, untuk mengurniakan kepada kamu masa depan dan harapan. Kamu akan berseru kepadaku, datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengar kamu. Kamu akan mencari hadiratku dan menemukan aku apabila kamu mencari aku dengan segenap hatimu. Aku akan kamu temui. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan mengumpulkan kamu daripada segala bangsa dan dari segala tempat. Aku menghalau kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat sebelum aku membuang kamu. Kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan bagi kita beberapa orang nabi di Babel. Tetapi beginilah firman Tuhan mengenai raja yang duduk di atas takhta Daud dan mengenai seluruh rakyat yang tinggal di kota ini, yaitu saudara-saudaramu yang tidak diangkut bersama-sama kamu ke tempat pembuangan. Beginilah firman Tuhan alam semesta. Sesungguhnya aku akan mendatangkan pedang, bencana kebuluran, dan wabak penyakit kepada mereka. Aku akan menjadikan mereka seperti buah ara busuk yang tidak dapat dimakan kerana buruknya. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, bencana kebuluran, dan wabak penyakit. Akan kubuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutukan, kengerian, cemuhan, dan celaan dalam kalangan bangsa tempat aku menghalau mereka. Kerana mereka tidak mendengar firman-Ku, demikianlah firman Tuhan, yang kusampaikan terus-menerus kepada mereka melalui hamba-hambaku, para nabi. Tetapi tidak juga kamu dengarkan, demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengarlah firman Tuhan, wahai semua orang buangan yang telah kusuruh pergi dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan alam semesta, Allah Israel, mengenai Ahab anak Kolaya dan mengenai Zedekia anak Maaseya yang telah menyampaikan nubuat dusta kepadamu atas namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel. Dia akan membunuh mereka di hadapan matamu. Nasib mereka akan dijadikan ucapan kutukan oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian, kiranya Tuhan menjadikan engkau seperti Zedekia dan seperti Ahab yang dipanggang oleh Raja Babel di dalam api. Kerana mereka telah melakukan kekejian di Israel. Mereka telah berzina dengan istri jiran mereka
dan telah mengucapkan perkataan dusta atas namaku. Hal yang tidak pernah kuperintahkan kepada mereka. Aku mengetahuinya dan menjadi saksinya. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada Semaya, orang Nehelam itu, Beginilah firman Tuhan, alam semesta, Allah Israel. Engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, kepada Imam Zefanya anak Maseya, dan kepada semua imam, mengatakan, Tuhan telah mengangkat engkau, Zefanya, menjadi imam untuk menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di bait Tuhan. Setiap orang yang gila dan yang mengaku diri sebagai nabi harus kau masukkan ke dalam pasungan dan belenggu. Sekarang, mengapa engkau tidak mengherdik Yeremia, orang Anatot itu, yang mengaku diri sebagai nabi, yang meramal dalam kalangan kamu? Padahal dia telah mengirim pesan kepada kami di Babel demikian. Masa pembuangan akan lama. Bangunlah rumah dan hunilah, tanamlah kebun dan makanlah hasilnya. Surat itu dibaca oleh Imam Zefanya bagi Nabi Yeremia. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia demikian. Kirimlah pesan kepada semua orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan mengenai Semaya, orang Nehelam itu. Kerana Semaya telah menyampaikan nubuat kepadamu, padahal aku tidak mengutus dia, dan dia telah menyebabkan kamu mempercayai dusta. Maka beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya. Tidak ada seorang pun daripada keturunannya yang akan tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Dia tidak akan melihat kebaikan yang akan kulakukan terhadap umatku. Demikianlah firman Tuhan, kerana dia telah mengajarkan pembelotan terhadap Tuhan.